Assalamualaikum, selamat sejahtera. Berjumpa lagi di dalam TOC Foundation Program. Saya Harun bin Zainal. Kita dah masuk pada video yang ke-4 untuk bab 5. So sebelum ni punya video, kita banyak dah pun bincangkan mengenai fuel system. Alright, so maksudnya kita dalam engine system, kita dah pergi pada komponen dia semua pada bab 4. So bab 5 dia lebih kepada sistem engine tu lah. So kita pun dah tengok ataupun kita dah pun bincangkan mengenai fuel system. So saya rasa untuk video kali ni saya nak membincangkan pula mengenai lubrication system. Lubrication system ni semua orang pun tahulah. So apa yang berkait dengan dia, minyak enjin lah biasanya, lubrication system. So sebenarnya lubrication system ni dia ada banyak lagi lah. So kita kena tahu macam mana cara dia beroperasi dalam enjin tu, minyak tu dilalu kat mana sebenarnya. So kita nak tengok lah dalam video ni. Ok, so ini adalah kita punya objektif pembincangan untuk video kali ni. So kita nak kena faham lah macam mana sebenarnya prinsipal ataupun prinsip operasi lubrication system ni. Dan juga kita nak tengok, nak identify apa komponen yang terlibat dalam lubrication system. Ok, so ini adalah penerangan untuk lubrication system. Biasanya lubrication system ni kita tahulah dia punya function apa, adalah untuk reduce heat. Dia lebih kurang macam cooling system. Ok, so cooling system tu dia pakai air, tapi kita ada juga sebenarnya lubrication system ni pun dia parts function dia pun untuk reduce heat jugalah. Sebab kita punya sump, okay, untuk dia sejukkan sikit. Dia tak sejuk banyak lah, tapi dia sejukkan sikit. So dia termasuk dalam function penyejukan enjin. Dan kita pun tahu daripada mana temperature ataupun panas enjin ni boleh jadi panas, sebab biasanya geseran lah yang berlaku. So kalau dia punya geseran tu kita boleh kurangkan, mana secara tak langsung kita dah kurangkan juga kesan-kesan pemanasan enjin tu. Bukan kita cakap enjin perlu panas, tapi kalau terlampau panas pun tak bagus juga. Sebab apa? Sebab terlalu panas, geseran tu berlaku lebih kuat, lebih kasar geser dia, lebih banyaklah komponen yang akan rosak. So kita perlu lubrication system. Dan next dia punya function adalah untuk supply amount yang mencukupi. Maknanya oil volume lah kita cakap, isi padu minyak enjin dan juga tekanan yang sesuai mengikut enjin punya keadaan. Waktu laju, banyaklah dia pancitkan minyak untuk komponen-komponen dalam tu. Kalau slow dia pun slow. So dia mengikut pressure lah enjin tu. Kalau semakin tinggi enjin tu bergerak, semakin laju, semakin tinggilah tekanan yang akan dihantar kepada dia punya kita cakap dia punya saluran dia tu. Kita boleh cakap yang itu saluran lah. Kalau bahasa Inggeris dia, kita panggil dia punya oil channel dia. Ok, so kita punya lubrication system pula dia ada dia punya jenis juga. Kita ada dua biasanya lah. Kita terbagi kepada dua. Satu dry sump type dan satu lagi wet sump. Dry sump ni dia tak pakai sump lah, maksudnya dia tak ada tangki untuk tampung minyak tu, tempat takung tak ada. Yang kalau wet sump ni dia ada tempat takung minyak. So kita boleh tengok lah kat sini contoh gambar ni, dia adalah wet sump type. Sebab kita ada kita punya sump untuk kita takung minyak, ada satu tempat takungan. Ok, ini kita tengok pada oil flow component system. So maknanya bila minyak tu bila kita start je enjin, so minyak tu dia akan mengalir lah masuk pada dia punya saluran-saluran ataupun kita panggil dia oil channel tu. So apa yang ada dalam tu, kita tengok dulu. So function dia adalah untuk supply right amount of engine oil. Maksudnya minyak enjin yang mencukupi lah untuk komponen-komponen yang kita ada. Ok, dan juga dia punya function sama untuk cool down temperature, and then dia akan juga bersihkan dalam enjin. Okay, sebab bila minyak enjin ni dia circulate lah, kita cakap dia mengalir dalam enjin tu, sebenarnya dia collect juga benda-benda contoh macam habuk-habuk besi ke, benda segala kotoran yang ada dalam enjin tu, dan dia akan bawa. So kalau kita tengok pada kita punya oil flow ni, illustration ni,
gambar ajar ni kita boleh nampak lah. So bila kita start je engine, oil pump ni akan bergerak sebab kita punya engine biasanya dia bersambung kepada kita punya oil pump. So oil pump ni berpusing, so dia akan menghasilkan tekanan. So kalau kita tengok dia ada kita punya sump ataupun tempat takung. So daripada tempat takungan minyak ni, so dia akan setut masuk dalam oil pump ni, dan oil pump ni akan bawa minyak tu dan biasanya dia akan masuk pada filter dulu lah. So bahagian filter ni lah yang dia akan tapis segala kekotoran-kekotoran yang ada dalam minyak tu. Biasanya kotoran-kotoran ni macam contoh habuk-habuk besi hasil daripada geseran tu, so dia akan tapis. Dan minyak yang bersih lah, kita boleh cakap, tak kata bersih sangat pun, boleh lah kita cakap bersih lah. Yang bersih akan disupplykan masuk pada kita punya komponen-komponen lah. Contohnya macam kita punya bearing, kita punya bahagian atas tu, dekat valve kita, tappet kita. So ini semua dia akan lalu lah, dan dia akan turun balik ke bawah dan masuk balik kepada kita punya oil sump ataupun tempat takungan minyak enjin kita lah. So inilah dia punya kitaran yang berlaku apabila setiap kali kita start enjin. Dan biasanya kita ada satu gauge lah kita cakap. So gauge ni dia tak ada dah tunjuk berapa banyak amount minyak yang kita ada. Tapi kalau contoh minyak enjin kita leaking, semakin lama semakin kurang, so dia akan tunjukkan lah. Biasanya dia ada satu dekat meter tu ada gambar macam tanda seruan tu. So maknanya dia bagi tahulah ada something wrong dengan kita punya engine system. Dan biasanya kita ada satu, kita panggil dia sebagai sensor juga, oil pressure sensor. So dia akan detect lah sekiranya pressure tu tak mencukupi. So mungkin kalau kata filter tersumbat ke, ataupun ada tempat-tempat yang tersumbat mengakibatkan tekanan dia tak normal, so dia akan bagi tahulah ada problem pada engine kita untuk kita punya oil flow system. Ok, so kita tengok pula tadi kita sebut pasal oil pump. So saya tunjuklah, ini adalah lokasi yang biasanya oil pump tu diletak. Biasanya dekat crankshaft, bahagian depan enjin lah. Ok, so bahagian crankshaft, kita boleh nampak dia ada satu oil pump yang dipasang dekat tepi enjin tu. Ok, dia biasanya dia driven by rotor lah. Dia pulley, so maknanya dia bersambung lah pada kita punya crankshaft punya gear lah. Ok, so yang ini kita tengoklah dalam ni adalah dia punya komponen. Kita ada dia punya pulley, right? Pulley ni maksudnya gear. Ada juga sistem oil pump yang dipusingkan. Saya rasa tak ada, kebanyakan ni memang gigi lah. Dia bersambung pada crankshaft kita. Crankshaft kita ada satu gigi gear kat sana, so dia akan pusingkan pada kita punya oil pump ni. Ok, kalau biasanya dekat sini kalau kita tengok bahagian atas oil pump pun ada juga yang dipasang lah, untuk pusingkan pump ni. Tapi yang ini adalah yang most common oil pump yang ada pada kenderaan yang banyak dipasang lah. Okay. Adalah biasanya kita ada satu yang kita anggap dia penting adalah kita punya relief valve piston lah, di mana yang ini kadang-kadang dia boleh sumbat. So yang ini kita perlu check. So untuk pengujian function biasanya kita akan check pada bahagian rotor, di mana rotor ni dia boleh kalau ada berlakunya sumbat ataupun restriction lah kita panggil, mungkin rotor ni dia akan rosak dan mengakibatkan pump tu tak boleh pump minyak tu dengan baik. Maknanya dia ada sumbat, bila pump tak cukup kuat, so minyak yang flow pun tak cukup pressure, mengakibatkan enjin yang lain pun boleh rosak. So biasanya kalau kata kita buat overhauling untuk kita check adanya berlaku kerosakan enjin, maknanya komponen-komponen yang haus dia terlalu teruk sangat, so kita akan check juga kita punya oil pump dulu. Kita nak tahu oil pump kita berfungsi dengan baik ataupun tidak. Biasanya kita boleh buat pengujian daripada segi pressure lah. Ok, so ini bahagian dalam. So kita ada dua jenis, satu rotor dan satu lagi gear. So rotor ni yang macam tadi saya cakap lah, dia sama juga, dia macam gear juga, tapi dia lebih kurang macam vane lah, kita cakap vane type. So bila rotor ni, dan kita biasanya kita akan check dia punya gap lah antara rotor tu. Dan satu lagi adalah gear, sama juga gear. Dia fungsi dia lebih kurang, dia akan pump lah macam propeller lebih kurang. Ok, ini adalah oil relief valve dalam oil pump. Function dia adalah untuk macam
Mana nak cakap dia bukan cover. So maksudnya dia untuk laluan pergi ke oil filter tu. Maksudnya kalau kata oil filter ni dah tersumbat, maknanya sepatutnya dia lalu melalui oil filter. Tapi kalau kata oil filter kita dah lama tak tukar, minyak dah terlalu kotor, oil filter kita akan sumbat. So kita ada satu yang kita panggil dia sebagai relief valve. So maknanya bila pressure ataupun pressure terlalu tinggi, so dia akan buka dan dia akan bypasskan laluan minyak tu masuk balik pada kita punya tangki simpanan ataupun kita cakap sump lah, kita punya engine sump. So ini dia punya function relief valve ni. So maknanya tekanan pun tak boleh terlalu tinggi sangat. So dia control lah tekanan daripada pump ni tadi. Dia ada dia punya preset value lah. Okay. Setiap pump tu dia ada dia punya preset value, dia dah setkan lah. So value ni mungkin beza-beza, kita tak tahu berapa PSI dia, tapi dia dah set lah. Biasanya dia mechanical setting lah. Bila kita tengok macam ni, dia mechanical setting, maknanya dia ada spring dia berdasarkan pada spring dia lah, berapa kekuatan spring dia. So minyak tu boleh tolak, so dia akan patah balik pergi kepada sump. Jangan disumbat sudah. Ok, so komponen yang lain kita ada untuk kita punya lubrication system. Ni komponen yang penting, oil filter. Alright, so setiap kali kita tukar engine oil, kita mesti kena tukar oil filter kita. Oil filter ni tidak boleh digunakan balik, mesti kena tukar. So apa function oil filter ni? Dia biasanya kita tahulah, kerja dia adalah sebagai benda yang akan membersihkan minyak engine tu. So to ensure that there is no foreign particles that will be seeped through the rotating and moving components of the engine. Maksudnya dia akan tapis lah kotor-kotor ni daripada fuel pump tadi masuk sini, kotor-kotor ni akan tapis. Dia diperbuat dia biasanya daripada kertas lah, elements of paper elements lah, kertas bukan kertas biasa yang kita tulis tu, ada kertas dia lah. Right, so biasanya foreign particles ni, ataupun kita boleh cakap yang kedak-kedak kotor ni, dia ni terjadi daripada kita punya komponen-komponen yang bergerak tu lah. Dan sludge ni pula berlaku apabila minyak enjin kita ni dia bercampur dengan air. Memang air sebenarnya tak boleh masuk, tapi kita boleh cakap daripada segi warp udara tu, udara yang bertukar tekanan, dia menjadi air dan dia bercampur dengan minyak, so dia menjadi sludge. Sebab tu kita kena replace oil filter ni selalu, ataupun bila kita tukar engine oil. So engine oil tukar, oil filter pun tukar. Mesti kena tukar. Jangan tukar minyak engine tapi oil filter tak tukar. Oil filter ni pun sebenarnya dia tak adalah mahal sangat. Okay, so pasang oil filter yang original, jangan pasang yang chicken brand ni, cak ayam punya jangan. Pakai yang mahal, pakai yang original dia lah. Jangan pakai yang mengarut-ngarut, jangan. Sebab benda ni benda yang penting. So kita boleh tengok dalam ni dia punya komponen lah. Kita ada kita punya seal, dia macam o-ring. So seal ni pun sebab tu kita kena selalu tukar, sebab seal ni dia buat daripada getah, campuran getah. Dia panas sejuk, dia boleh reput, dia boleh rosak. Dan biasanya kalau dia dah rosak, ada leaking lah, kita boleh nampak minyak dekat tepi-tepi oil filter ni. Kemudian dalam dia kita ada kita punya filtration. Mak susah nak sebut. Itulah filter element kita. Dan kita ada satu bypass valve. Bypass valve ni function dia apa? So bila katakan filter elements ni dah tak boleh lagi nak tapis, maknanya terlalu banyak kotoran, so minyak tu dah tak boleh nak lalu lagi melalui filter element tu, so dia akan lalu melalui bypass valve ni. Tapi itu yang kita tak nak sebenarnya. So bila bypass valve ni buka, maknanya tak ada berlakunya penapisan. So minyak hitam yang kotor tu, minyak enjin yang kotor tu, dia akan lalu je, bypass. So tak bagus lah untuk kita punya internal component kita dalam enjin. Boleh rosak nanti. So ikut masa, cukup masa tukar minyak enjin, tukarlah oil filter sekali. Alright, so tak tahu bila. Biasanya kalau bila nak tukar minyak enjin tu, dia berdasarkan bulan ataupun mileage dan juga grade minyak enjin yang kita gunakan. So kalau kata kita guna minyak enjin mineral base untuk kereta, biasanya kita tukar dalam 5,000 km perjalanan kita tukar. Kalau mengikut bulan, lebih kurang dalam 3-4 bulan, paling tinggi 5 bulan tukar. Macam tu. So kalau kita pakai semi sintetik, maknanya fully sintetik campur dengan mineral base, jadi semi lah, lebih kurang dalam 7,000. Ok,
okey, untuk fully synthetic 10,000. Tapi kita kena gunakan oil filter yang mengikut kesesuaian minyak enjin juga. Kalau dia yang 10,000, kita kena pakai oil filter yang boleh tahan sampai 10,000 mileage juga. Sebab kebanyakan oil filter dia buat untuk 5,000 punya mileage. So kena tahu jugalah, minyak enjin bagus tapi oil filter tak bagus, pun tak guna juga. So ikut dia punya potensi dia lah, maksudnya kesesuaian dia. Dan minyak enjin ni pun kena ikut juga daripada manufacturer punya recommendation. Bukan ikut suka kita je. Kalau dinasihatkan lah, kalau tanya saya, kereta baru dinasihatkan pakai fully synthetic. Tapi kalau kereta lama, pakai je minyak mineral. Sebab apa? Dia ada sebab dia. Sebab biasanya sebab minyak mineral ni dia lebih tebal. Kita punya oil seal, kebanyakan oil seal kita ni dah lama, dia dah mengeras. So kalau kita pakai minyak yang cair, contoh fully synthetic ni, kita takut kebarangkalian untuk leaking tu lebih tinggi lah. So pakai je minyak yang tebal ni, susah sikit dia nak leaking. Ni untuk kereta-kereta yang lama lah, yang usia dah lebih 10 tahun. Okay. Tapi kalau kata nak pakai semi pun still okay, tapi tak digalakkan untuk pakai fully synthetic. Tapi kalau dah lama, dah memang daripada awal beli kereta dah pakai fully synthetic, dah ada masalah. Jangan nak tukar-tukar lah. Okay. So, kalau pakai fully je. Okay. So okey, untuk control pula pressure dalam sistem lubrication ni, so kita ada oil pressure switch ataupun sensor lah. So dia punya function adalah untuk monitor ataupun untuk nak monitor ni macam mana, bukan mengawal, dia nak tengok lah keadaan oil pressure tu cukup ke tak cukup. So biasanya kita ada satu switch lah dalam ni. Kalau kita tengok, kita ada satu diaphragm. So diaphragm ni sebenarnya dia macam balon lah kita cakap. So maknanya dia bila oil pressure tu ada, dia akan tolak switch ni, maknanya takkan tekan on. Sebab tu waktu kita belum start engine, kita on, semua lampu nyala, dengan merah-merah tu. Tapi bila kita dah start, lampu yang tanda seru tu dia hilang, padam. Sebab apa? Sebab dah pressure dah ada dalam sistem. So secara automatik dia dah tolak dah diaphragm ni, dan kita punya contact point dalam kita punya pressure switch tu dia dah terbuka. Sebab tu dia tak ada supply yang pergi pada kita punya indicator lamp tu. Ini dia punya function lah. Okay, so yang ini pun biasanya jarang-jarang lah saya rasa rosak. Biasanya kalau rosak pun kat terminal lah. Terminal ni kena air, dikarat, so tak ada supply yang pergi kat dia. So itu yang membuatkan dia jadi masalah. Bila tak ada supply yang pergi kat dia, walaupun dalam ni switch dia on, lampu tu tak nyala. Itu yang jadi masalah. Kalau lampu dia nyala tak apa. Okay. Dia boleh jadilah, maknanya stuck close ataupun stuck open berdasarkan daripada spring contact point ni lah, rosak dia. Itu je lah mechanical punya rosak lah problem. Yang ini kita boleh cakap dia sebagai operation switch mechanical type. Okay. So dia berdasarkan daripada pressure daripada minyak untuk on ataupun off kan switch ni, tutup atau buka switch ni. Okay, then kita ada satu lagi untuk sistem kita punya tempat takung minyak enjin. Ini oil pan. Ini adalah main storage of oil in the lubricating system untuk yang jenis wet sump lah. Okay, so kalau kita tengok dia punya bevel. So takungan dia ni dia buat sebenarnya dia ada dia punya shape dia. So kalau kita tengok yang tak ada bevel dengan yang ada bevel ni, dia akan kontrol lah minyak enjin tu sentiasa terbenamkan kita punya oil pickup ni. Sebab bila kita tak ada bevel ni, problem dia bila kita cornering tu, kita punya badan kereta tu sengit. So bila dia sengit tu, minyak enjin tu dia tak supply cukup. Mana kita punya pump tu jalan tapi dia tak sedut minyak daripada kita punya oil pan. Tapi kebanyakan sekarang saya tengok untuk kita punya oil pan dia dah ada bevel. Maknanya dia akan sentiasa selaraskan minyak tu sentiasa cukup dia untuk pump kita tu sedut minyak daripada kita punya oil pan. Okay. Oil drain plug, ini pun salah satu komponen juga. Kita pun tahulah function dia apa. So bila kita tukar minyak enjin tu, biasanya kita buka lah kita punya oil drain plug ni untuk keluarkan minyak enjin. Itu itu je function dia. Tapi dia ada jenis dia, ada yang magnetic. So
yang biasanya tak ada magnetic tapi ada jenis yang magnetic. Okey, dan kita tengok juga dia ada dia punya oil seal ataupun dia punya gasket tu kita panggil. So yang ini gasket ni kena tukar setiap kali kita servis, make sure tukar. Tak mahal pun. Sebab apa? Sebab untuk kita prevent leaking lah pada kita punya oil ram plug. Lain tak ada masalah. Okey, kecuali kita salah pasang, dia cross thread, maksudnya thread dia rosak, dia leaking lah, maksudnya kita dah loose. So maknanya setiap kali kita buka dan kemudian kita pasang mengikut torque dia yang betul lah. Ingat balik torque tu apa, kita punya tools. Okay, so kita ada kita punya torque range untuk SST kita. So make sure kita gunakan torque range, baru dia tak rosak. Susah sikit, bukan kata takkan rosak, memang akan rosak, tapi lambat sikit lah nak rosak tu. Itu je saya rasa untuk kita punya lubrication system. So kita pun dah tahulah kita punya komponen, apa yang komponen yang terlibat dalam lubrication system, apa yang penting kita kena tahu untuk lubrication system. Minyak enjin, oil filter memang kena tukar. Okay, so yang lain-lain tu kita tahulah yang mana kita nak tahu, sebab apa, macam mana dia boleh tunjukkan kita punya pressure tu kurang, sebab kita ada satu kita punya oil pressure sensor ataupun oil pressure switch untuk bagi tahu. Ok, so macam biasa, sekiranya ada soalan-soalan yang nak ditanya ataupun ada komen-komen yang nak diberikan, so silalah ajukan dekat link bawah ni. Ok, saya rasa setakat ni dulu untuk video kali ni, panjang dah pun. Ok, so kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. So terima kasih banyak atas kesudian menonton video ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, dan jumpa lagi.